Batan awal. Kehidupan awal. Beliau dilahirkan pada 22 Mac 1929 bersamaan 1 Syawal 1347, iaitu selepas khutbah selesai pada pagi Hari Raya Aidilfitri di Pulau Pinang. 14. Beliau ialah anak kepada pasangan Teuku Nyak Putih bin Teuku Karim 1902-1955 dan Cema binti Husin 1904-1967. 10. Sebelum Cemah melahirkannya, Cemah telah mengadu sakit perut pada sebelah paginya. Tetapi bapanya harus menunaikan sembahyang raya. Mujurlah ibu Cemah tinggal bersama-sama dengannya. Ibu Cemah telah memanggil bidan dan orang ramai mula berkumpul di rumah mereka. Selepas pulang daripada menunaikan solat, Teuku Nyak Putih mendapati anaknya telah selamat dilahirkan. Ibu Cemah telah memanggil cucunya dengan panggilan Ramli kerana kesukaran memanggil nama Teuku Zakaria. 14. 15. Teuku Nyak Putih merupakan anak tunggal yang berasal dari El Hokseu Mawir, Aceh. Bapanya mengembara untuk menjadi pelayar kerana merajuk kepada salah seorang ahli keluarganya. Akhirnya, beliau berkenalan dengan Ibu Pi Ramli, Cemah yang berstatus seorang janda. Cemah pula berasal dari Kampung Kubang Buaya, Butterworth, Pulau Pinang 16, 17, 18, 19. Perkenalan ini telah menyebabkannya berkahwin dengan Cemah pada tahun 1925. Pi Ramli mempunyai seorang adik-beradik tiri melalui perkahwinan pertama ibunya, iaitu Syekh Ali. Ibunya meninggal akibat penyakit barah gusi ketika Ramli dalam perjalanan pulang ke Pulau Pinang. 14. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Kampung Jawa dan Francis Light English School. Seterusnya, beliau menyambung pelajaran di Penang Free School sehingga meletusnya Perang Dunia Kedua 10-20. Ketika beliau masih bersekolah di Penang Free School, beliau dikenali sebagai pelajar yang kemas dari segi tulisan dan mempunyai bahasa yang menarik. Pada waktu tengah hari, beliau mempelajari pendidikan Islam dan pada sebelah malamnya, beliau aktif bersukan. Guru beliau, Encik Hashim adalah bapa kepada Ahmad Daud. Setiap hari, beliau akan disuruh oleh Encik Hashim untuk menghantar buku-buku pelajar ke rumahnya. Sebelum pulang ke rumah, beliau seringkali dipelawar untuk makan di rumah Encik Hashim. 14-20. Ketika zaman pendudukan tentera Jepun di Tanah Melayu, beliau belajar di Japanese Navy School, Kaigun Gakko, sebelum kembali ke Penang Free School apabila perang tamat. 10-6-21. Semasa perang, Ramli mempelajari asas muzik dan menyanyikan lagu Jepun. Sebaik sahaja perang tamat, beliau mengambil pelajaran muzik yang membolehkannya membaca notasi muzik. 20-22. Kejaya 1945-1949, penglibatan awal. Pi Ramli pada 1960-N. Beliau mula meminati bidang muzik apabila melihat rakan-rakannya bermain muzik di kampungnya. Beliau mula mengumpul duit hasil upahan orang dalam usaha untuk membeli sebuah biola. Ketika beliau bersekolah di Japanese Navy School, beliau pernah menjadi ketua dalam satu batalion seramai 150 orang. Apabila pertunjukan pentas diadakan pada setiap malam minggu, beliau seringkali diundang untuk menyanyi beberapa buah lagu. Sistem pendidikan Jepun telah menyebabkan beliau menguasai bahasa Jepun dalam masa yang singkat. Pihak Jepun telah menghantarnya ke merata-rata tempat untuk mengasah kemahirannya. 14. Selepas selesai menunaikan solat pada waktu malam, beliau berlatih bermain muzik bersama pancaragam Sinaran Bintang Sur. Seterusnya, beliau menyertai orkes teruna sekampung sebagai pemain biola, penyanyi dan pencipta lagu. 23. Encik Kamarudin telah menyedari bakatnya dan menawarkan kelas bermain piano di rumahnya. Oleh kerana beliau tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya ketika sesi pengajaran, Normah, iaitu anak Encik Kamarudin telah membawa secawan kopi sebagai galakan. 14-24-25. Beliau mula mencuba nasib dengan menyertai sebuah pertandingan nyanyian anjuran Radio Malaya bahagian utara.
Pada tahun 1945, beliau memperoleh tempat ketiga manakala tahun seterusnya, beliau disenaraikan dalam tempat ketiga. Pada tahun 1947, beliau berjaya mendapat tempat pertama sebagai bintang penyanyi utama Malaya 620. Sejak dari itu, namanya dan Orkes Teruna Sekampung dikenali ramai di kawasan utara. Kumpulan rayuan asmara yang terdiri daripada pelakon-pelakon pentas bangsawan telah mengadakan pertunjukan di Pulau Pinang. Pada ketika itu, beliau berhasrat untuk melihat persembahan tersebut walaupun tidak mempunyai wang. Hasil pendapatan beliau yang diperoleh daripada majlis keramaian dan pertunjukan pentas telah dibelanjakan untuk membeli pakaian. Pernah suatu ketika, beliau terpaksa memakai baju koyak dan menutupnya dengan sehelai kot di sebelah luarnya 14. Kedua-dua kumpulan di akhirnya, beliau memberanikan diri dengan memanjat pagar untuk melihat persembahan oleh kumpulan rayuan asmara. Kasma Boti menjadi penyanyi dalam kumpulan tersebut dan belum dikenali sebagai pelakon filem. Ahmad Sibi telah berjumpa dengan ketua Orkes Teruna Sekampung dan mencadangkan mereka bergabung dengan kumpulan rayuan asmara. Pada suatu pertunjukan hasil gabungan kedua-dua kumpulan, P. Ramli telah berjumpa dengan Kasma Boti buat kali pertama. P. Ramli juga mula berkenalan dengan pemain saksofon, Jaafar yang merupakan bapa tiri Kasma Boti. Untuk suatu ketika, beliau tidak lagi berjumpa dengan Kasmi Boti kerana kumpulan rayuan asmara sentiasa berpindah dalam mengadakan pertunjukan 14. Dalam tahun 1948, B.S. Rajans, pengarah yang bekerja untuk Shaw Brothers mengesan bakat Ramli semasa mengadakan persembahan di Persembahan Keroncong di Pulau Pinang 22-26 setahun kemudian, iaitu pada 1949. Rajans kemudian menjemput Ramli untuk menyertai Meli Film Productions, MFP. Sebagai penyanyi latar 22-27, Ramli tidak berganjak dan berangkat ke Singapura dengan membawa bersama biolanya. Beliau menghadiri uji bakat yang diadakan di studio yang terletak di Jalan Ampas dengan menyanyikan lagu pertama ciptaannya, Azizah 28-29. Lagu itu kemudian menjadi karya tanda tangannya dan digunakan sebagai lagu latar dalam filem sulung arahannya, Penarik Beca, 1955-30-31. Filem pertama lakonan P. Ramli ialah Cinta, 1948, yang mana beliau memegang peranan sebagai penjahat dan menyumbangkan nyanyian latar. 30. Kejayaannya terus berkembang dan telah berjaya berlakon dan menyumbangkan suaranya dalam filem seperti Nasib, 1949, dan Nilam, 1949. 27 sebelum menjayakan peranan utama dalam Bakti 1950 dan Takdir Ilahi 1950. 32 Biarpun populariti Ramli sebagai pelakon meningkat, kejayaan musiknya juga bermula. Suaranya yang merdu melikan Ramli menerima kontrak rakaman bersama Hamli Ko 33, 34, 35. Azizah memperoleh keuntungan yang lumayan untuk Hamli, yang memberi Ramli wang sebanyak $3,000 untuk lagu-lagunya. Ramli juga menyanyi bersama orkestra HM Wave, His Master Esvos, di bawah bimbingan pengarah muzik, Yusuf B. Orkestra itu beraksi untuk Radio Malaya, yang pernah disiarkan di Bangunan Kesir, 36. 1950-1957, kejayaan awal dan puncak populariti. Kejayaan filem Ramli melonjak naik setelah Takdir Ilahi ditayangkan. Menurut rakan karibnya ketika itu, beliau meninggalkan MFP setelah studio itu tidak memenuhi permintaannya untuk kenaikan gaji, sementara rancangan untuk menyertai syarikat perfilman lain, Nusantara Productions, gagal. Kemudian timbul rusuhan Maria Hertog pada Disember 1950, mendorong Ramli untuk bertolak ke Johor Bahru di Semenanjung Tanah Melayu untuk sementara waktu. Selepas itu, menerusi rakan karibnya dan pengarah Melayu pertama MFP, A. Mahadi, Ramli menyertai semula MFP untuk membintangi filem penghidupan yang dikeluarkan pada akhir Mei 1951, 36-37.
Selepas kembali bekerja dengan MFT, Ramli membintangi rentetan filem terbitan studio itu, seperti Sejoli, 1951, Juwita, 1951, Antara Senyum dan Tangis, 1952, Hujan Panas, 1953, dan Panggilan Pulau, 1954. Sehingga beliau mendapat kejayaan besar pertama sebagai pengarah, 38, pada tahun 1955. Ramli mengarahkan filem pertamanya, Penarik Beca, di mana beliau juga turut berlakon, digandingkan bersama Saadia. Filem ini berjaya secara komersial, mendapat ulasan dari majalah hiburan Majalah Filem dan Sukan. Pada tahun 1956, filem ini mendapat penghargaan untuk filem Melayu terbaik, pengarah terbaik, lagu terbaik, untuk inang baru dan pelakon terbaik. Hasil arahannya seterusnya memenangi banyak anugerah di Festival Filem Asia 39. Bekerja di bawah arahan pengarah filem India, Fani Majmudar, Ramli berlakon di samping Saadia dan Ahmad Mahmud dalam filem Hang Tuah yang berdasarkan dari kisah legenda Hang Tuah 40 ditayangkan pada 28 Januari 1956. Ia menjadi filem Melayu pertama yang difilimkan dalam format warna ES mencolor. Beliau seterusnya bekerja sekali lagi bersama Majmudar dengan membintangi filem Anakku Sazali yang mana Ramli melakonkan dua watak, iaitu Hasan, seorang bapa penyayang, dan Sazali, seorang anak yang memberontak. Menerusi filem ini, beliau memenangi anugerah pelakon lelaki terbaik di Festival Filem Asia keempat di Tokyo, Jepun, 41. 1958-1973, Kesinambungan Kejayaan. P. Ramli dalam filem Madu 3. Pada tahun 1958, beliau muncul dengan filem Ketenteraan Sajan Hasan yang mana Ramli melakonkan watak senama. Filem ini pada asalnya diarahkan oleh pengarah filem Filipina, Lamberto Avellana. Namun Avellana menarik diri dan Ramli mengambil alih tugas pengarahan. Ia turut dibintangi oleh Jin Shamsuddin, Salih Kamil dan Saadia, 42. 2 tahun kemudian, beliau menulis, mengarahkan dan membintangi filem Antara Dua Darjat, 1960, yang mengisahkan tentang hubungan percintaan Ghazali, lakonan Ramli, dan Tengku Zaliha, Saadia, yang menerima tentangan daripada keluarga Tengku Zaliha yang mementingkan Darjat. Antara barisan pelakon filem ini ialah S. Kadarisman, Yusuf Latif, Ahmad Nisfu dan Kuswadinata, 43, 44. Selain filem, Ramli turut mengarahkan penerbitan teater seperti Sultan Mahmud Mangkat di Julang 1959, Kacip MAS 1961 dan Damak 1952 yang dipentaskan di Happy Well dan Newell serta di Teater Victoria 45, 46, 47, 48. Ramli juga paling menyelah dalam komedi. Ini terbukti apabila beliau mengarahkan siri filem Bujang Lapuk yang dibintangi oleh beliau sendiri bersama S. Shamsuddin dan Aziz Sattar, menjadi filem komedi beliau yang paling disukai kerana tema kesedaran sosial. Kejayaan Bujang Lapuk turut membawa kepada 3 filem susulannya, Alibaba Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk dan Seniman Bujang Lapuk, 49. Pada tahun 1962. Beliau mendapat ilham daripada kebahagiaannya bersama isterinya, Saloma, dengan mengarahkan filem Ibu Mertuaku di mana Ramli turut menulis skrip dengan melakonkan watak sebagai Kasim Slamat, 50-51. Filem ini bukan sahaja menjadi kejayaan komersial, 52, bahkan lagu temannya, Di Manakan Ku Cari Ganti, mengatasi populariti filem itu. Dalam filem ini juga, Ramli menunjukkan kemahirannya meniup saksofon. 50. Ibu Mertuaku memenangi anugerah bagi kategori pelakon paling serba boleh yang diperkenalkan khas di Festival Filem Asia K10 yang berlangsung di Tokyo, Jepun, 50. Setahun berikutnya, beliau dan isterinya membuat penampilan khas dalam filem Hong Kong, Love Parade yang dibintangi oleh Lin Dai dan Peter Chen Ho, 53. Beliau kemudian mengarahkan, menulis dan membintangi 2 filem dalam tahun 1964, Madu 3 dan 3 Abdul, ditulis bersama S. Kadarisman,
yang menjadi filem terakhirnya bersama Shaw Brothers sebelum berpindah ke Studio Merdeka dimiliki oleh Ho Ahlok dan H.M. Shah. Di Kuala Lumpur pada April tahun yang sama, 54-55, keluarga Shaw bagaimanapun tidak memutuskan hubungan mereka dengan P. Ramlee apabila mereka membeli saham besar. Di dalam Studio Merdeka 56, beliau mengarahkan filem pertamanya bersama Studio Merdeka, Si Tora Harimau Jadian, yang mana beliau turut menulis skrip dan berlakon 57, 58, 59. Untuk filem ini, Ramlee cuba menggunakan kesan khas, namun dengan belanjawan kecil dan bantuan sokongan yang lemah. Beliau melakukan pelbagai tugasan termasuk penyuntingan. Semasa sesi pratonton filem ini di Singapura, dihadiri oleh pelakon Ahmad Daud dan Saadia, Shaw bersaudara keluar hanya selepas 15 minit 57. Ia menjadi satu-satunya filem Melayu yang telah hilang dari peredarannya. Ramlee kemudian mengarahkan 18 lagi filem bersama Studio Merdeka bersama Masam-Masam Manis dan siri filem Duremi sehingga 1972-60 pada tahun 1967, susulan kegagalan 3 filem terakhir selepas pemergian P. Ramlee. Malay Film Productions menamatkan operasi mereka, 61. Setahun kemudian, syarikat rakaman yang dinaungi Ramlee, Amy memutuskan untuk tidak menyambung kontraknya apabila ia tamat. Ini memberi kejutan besar kepada Ramlee, namun beliau memutuskan untuk tidak lagi bekerja dengan Amy dalam apa jua keadaan. 62. Filem terakhir beliau ialah Lakmana Duremi, 1972, yang merupakan filem terakhirnya bersama Studio Merdeka, manakala lagu dan lirik terakhirnya ialah Air Mata di Kuala Lumpur, yang dinyanyikan oleh isterinya, Puan Sri Saloma selepas kematiannya. 8-9. Di penghujung kejayaannya, Ramlee berlakon dalam 2 siri drama televisyen, iaitu Intan, 1971, dan Rantau Selamat. 1972, ditulis oleh Abdullah Hussain, 63. Ramlee bersama-sama H.M. Shah dan 3 yang lain telah menubuhkan perusahaan filem Malaysia atau Perfilma, sebuah pertubuhan filem yang bertujuan untuk memajukan industri perfilman tanah air. Bagaimanapun pada akhir Februari 1973, Ramlee dan H.M. Shah dipecat dari Perfilma berikutan perbezaan pandangan dengan pucuk pimpinan. Sebelum kematiannya, Ramlee berhasrat untuk menubuhkan syarikat perfilman sendiri untuk bersaing dengan Shaw Brothers suatu hari nanti. 64. Imej dan bakat. Selain mengarah dan berlakon, P. Ramlee juga telah mengubah dan mencipta lebih daripada 250 lagu. Dikenali dengan gaya muzik yang versatile, beliau membawakan pelbagai genre termasuk jazz dan joget. 8. Salah seorang pendorong dan guru beliau dalam dunia perfilman Melayu ialah Tan Sri L. Krishnan, yang merupakan pengarah bagi filem Melayu sekitar tahun 1950 hingga 1960. Gaya lakonan beliau yang amat berjaya itu ialah hasil inspirasi daripada 2 pelakon yang terkenal dari India Selatan, iaitu MGR dan Sivaji Ganesan. Kehidupan peribadi, perkahwinan dan keluarga. P. Ramlee Saloma. P. Ramlee telah berkahwin sebanyak 3 kali. Kali pertama beliau berkahwin dengan Junaidah Haris pada 17 September 1947, 65, tetapi perkahwinan mereka menemui kegagalan pada 17 Oktober 1953. Perkahwinan kedua beliau ialah dengan Nurizan Muhammad Nur pada 6 Februari 1955, yang merupakan seorang kerabat diraja bagi negeri Perak yang sanggup meninggalkan kehidupan di istana demi cintanya itu. Walau bagaimanapun, Nurizan mengharapkan sesuatu yang lebih dari perkahwinan mereka, tetapi beliau lebih menumpukan hidupnya kepada kerjaya seni yang menyebabkan perkahwinan mereka berakhir pada 16 Oktober 1961. Kali terakhir adalah dengan Saloma pada 21 November 1961 dalam satu majlis yang sangat sederhana bersama rakan-rakan terdekatnya. Wanita yang mencintai beliau mempunyai sebab-sebab yang berbeza. Isteri pertama beliau, Junaidah, menyintainya ketika masih belum terkenal.
Seterusnya, Norizan pula mencintainya sebagai seorang seniman dan pembikin filem yang terkenal. Walau bagaimanapun, Saloma mencintainya dengan seadanya, iaitu sebagai seorang seniman dan sebagai seorang yang biasa. Perkara ini yang menyebabkan Saloma menjadi teman hidup sehati sejiwa beliau sehingga ke akhir hayat. Anak-anak. P. Ramlee mempunyai ramai anak yang dijaga beliau dan tetapi hanya 2 orang sahaja yang merupakan anak kandungnya hasil perkahwinan beliau dengan Junaidah. Anak-anak beliau banyak membantu beliau dalam kerja seperti menjadi penyanyi latar kanak-kanak, contohnya lagu Tolong Kami Bantu Kami daripada filem Tiga Abdul, dan pelakon kanak-kanak tambahan, contohnya Sazali, yang berlakon sebagai anak pekerja ladang dalam Anak Bapak. Berikut merupakan anak-anak yang pernah dijaga beliau. Moh Nasir, anak kandung bersama Junaidah, 19532008. Arfan, anak kandung bersama Junaidah, 19551998. Sazali P. Ramlee, anak angkat, lahir 1958. Abdul Rahman, anak tiri, anak Junaidah. Norma, anak tiri, anak Norizan. Armali, anak tiri, anak Saloma dan A.R. Tompil. Betty, anak angkat. Zakia Zazaloma, anak angkat, lahir 1963. Sabarudin Badin, anak angkat, 19652007. Salfarina Dianti Ramlee, anak angkat, keturunan Cina, juga merupakan seorang pelakon terkenal Malaysia. Kematian dan legasi. P. Ramlee menerima pingat kebesaran Ahli Mangkunegara, AMN, daripada Tuanku Syed Putra Ibni almarhum Syed Hassan Jamalulail, yang di-Pertuan Agong Ketiga. Pusara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang, Kuala Lumpur. P. Ramlee telah kembali ke Rahmatullah pada pagi Selasa, 29 Mei 1973 ketika berusia 44 tahun akibat sakit jantung semasa mahu tiba di Hospital Kuala Lumpur dan jenazahnya dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang, Kuala Lumpur, 66-67 bagi mengenang jasa dan sumbangannya. Beliau telah dianugerahkan bintang kebesaran Darjah Panglima Setia Mahkota oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada 6 Jun 1990 yang membawa gelaran Tan Sri. Selain itu rumah terakhir beliau di Jalan Dedap, Setapak, telah diubah suai dan dijadikan sebagai pustaka peringatan P. Ramlee pada tahun 1986. Manakala di tengah pusat bandaraya Kuala Lumpur namanya turut diabadikan pada sebatang jalan iaitu Jalan P. Ramlee, dahulunya Jalan Peri, pada tahun 1982. Di Kuching juga ada sebatang jalan YG dinamakan Jalan P. Ramlee. Beliau turut mendapat penghargaan Doktor Falsafah dalam bidang seni persembahan pada tahun 2005 yang membawa gelaran Doktor. Beliau juga diberi penghormatan oleh pemerintah negeri Sarawak dengan penganugerahan Darjah Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak atau Datuk Amar Bintang Kenyalang, Anumerta, Dah, P. pada 2009. Anugerah tersebut telah disampaikan kepada anak angkat beliau iaitu Dian P. Ramlee. Kemudian, sempena 50 tahun kemerdekaan Malaysia, iaitu pada tahun 2007, beliau telah terpilih sebagai 10 calon terakhir bagi program Anak Gemilang Malaysia yang mengiktiraf rakyat Malaysia yang banyak memberi sumbangan kepada negara dan kejayaan dalam menaikkan nama negara di mata dunia. Pada tahun yang sama, kisah hidup beliau juga telah dipentaskan dalam satu pementasan teater musikal dengan tajuk P. Ramlee The Musical. Hidup, Cinta dan Inspirasi, 68-69, pada 2010. Sebuah filem dokumentari mengenai beliau telah disiarkan di The History Channel, Astro saluran 555 dan diarahkan oleh Syuhaimi Baba, 7071. Pada 22 Mac 2017, sempena ulang tahun kelahirannya ke-88,
Google Malaysia memberikan penghargaan kepada P. Ramlee dengan mengabadikan beliau dalam imej doodle yang mana ia dipaparkan di bahagian depan enjin carian Google 72, 73, 74, 75, 76. Pada tahun 2021, Kentucky Fried Chicken, KFC, memberi penghargaan khas kepada beliau dengan memperkenalkan bagel P. Ramlee, gabungan antara KFC Zinger dan makanan kegemaran P. Ramlee, nasi kandar yang mana boleh didapati melalui pelbagai pilihan lekat, combo, set legenda dan combo ikon 77-78. Diskografi. Rencana utama, senarai lagu yang dirakamkan oleh P. Ramlee. Filmografi. Rencana utama, filmografi P. Ramlee. Anugerah dan penghargaan. Rencana utama, senarai anugerah dan penghargaan yang diterima oleh P. Ramlee.